أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحمدك اللهم على آلائك ونشكرك على نعمائك ونشكو إليك يا الله جهلنا وضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا على الناس. اللهم فكن لنا ولا تكن علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا. Wahai Tuhan, ajarlah pada kami perkara yang kami masih jahil. Wadzakirna ma nasina, berilah pada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan tolong buanglah perkataan-perkataan yang menyusahkan orang nak faham, yafqahu qawli, supaya dapat faham kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Surah As-Saff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Bertasbihlah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih, meratib, memuji-mujilah kepada Allah untuk semua semua benda di langit dan benda di bumi. Wa huwal azizul hakim. Allah memang maha mulia, hakim, maha bijak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mukmin, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu bercakap benda yang kamu tak buat? Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kemurkaan Allah ke atas kamu kiranya kamu bercakap, kamu kata benda yang kamu tak buat. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa, sesungguhnya Allah sayang, cinta dan rindu kepada orang-orang yang sanggup berperang kerana Allah. Saffan, ibarat satu saf, ka'annahum bunyanun marsus, dimisalkan seperti bangunan yang kukuh. Wa idh qala Musa liqaumi, wahai Muhammad, tolong ingat dan tolong beri ingatan pada manusia semua satu peristiwa ketika mana Nabi Musa AS mengadu, berceramah, bersyarah depan orang dia. Ya qaumi lima tu'zunani, ucapan dan ceramah Nabi Musa ialah, ya qaum,
wahai kaum bangsa aku sendiri, lima tu'dunani, kenapa tuan-tuan semua menyusah dan menyakitkan saya? Waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, sedangkan kamu semua tahu aku ini adalah Rasulullah untuk kamu semua. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, setelah kaum dia terus menerus condong jauh daripada hakikat sebenar, Allah pun tolong condongkan lagi hati buruk mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah membuat kaedah tertentu, iaitu Allah tidak akan beri hidayah, tidak akan beri petunjuk kepada golongan yang fasik. Sadaqallahu azim. Hari ini kita masuk surah baru yang diberi nama surah As-Saffi. Dan sebagaimana kita semua tahu, nama-nama surah ni, nama surah, nama Allah, bukan pandai-pandai manusia boleh buat. Nama ni dia panggil tauqifi. Dalam pengajian kaedah Islam ni, nama-nama Allah, nama surah ni tauqifi. Tauqifi makna yang tak ada peluang bagi kita nak ungkit, nak baiki, nak tambah tokok, tak boleh. Kita kena terima bulat mengikut apa yang sampai pada kita. Nama Allah 99, tak boleh pandai-pandai kita nak ubah. Walaupun banyak lagi kita boleh bawa nama Tuhan ni lain pada 99, tapi diminta berhenti setakat tu ya. Begitu juga nama surah. Surah kita hari ini surah As-Saff. Surah Fatihah, kita ada surah Fatihah, kita ada surah Ikhlas, kita ada 100 lebih surah dalam Quran, semuanya tauqifi. Tetap tak boleh kita nak ubah-ubah nama dia. Itu sebagai satu kehormatan. Yang boleh menimbulkan rasa hormat apa manusia terhadap Quran sendiri. Usahakan nak ubah hukum akan dia, nama surah pun tak boleh kita nak ubah. Baik. Belum pada kita masuk dalam surah baru, kita ingat balik akhir surah minggu lepas. Dan minggu lepas kita baca surah Al-Munafiqun, surah orang-orang munafik. Entah orang Arab ke munafik, entah orang Melayu ke, tak kira, bahawa semua manusia di muka dunia ni, walaupun bangsa dia banyak, bahasa dia banyak, budaya bermacam-macam, tapi semua ni barang sampah sarap semua. Yang benar-benar boleh dijadikan apa nilai di dunia dan nilai di akhirat ialah mukmin, kafir dan munafik. Orang mukmin makna orang yang sanggup percaya, yakin kepada ajaran Quran 30 juzuk, tak kira bahasa Cina ke, bahasa Melayu ke, Arab ke, duduk Mekah ke, duduk Kota Baru ke, asal dia percaya maka dia mukmin dah. Dan satu lagi orang menentang pula, tak kira orang Melayu ke, Arab ke, asalkan menentang Quran dia panggil kafir. Dan tengah-tengah tu ada orang panggil serba salah. Hak tak berapa jijak molek, tak berapa faham molek, takut-takut, malu-malu pada itu ini. Hak ni dia panggil munafik. Munafik Melayu pun boleh jadi munafik, Arab pun munafik, dan siapa dia pun boleh jadi munafik. Jadi bila kita baca begitu, kita cuba naklah kita dulu, aku ni dalam senarai mana? Senarai mukmin ke, ataupun senarai kafir ke, atau senarai munafik ke? Pandai-pandailah kita betul diri kita. Sementara min qabli an ya'ti ahadakumul maut, ayat al lusuk tu sebelum pada mari mati. Mati ni ketetapan Allah. Tak ada orang yang boleh beki, tak ada orang yang boleh ubah suai. Sebagaimana hidup lela ni ketetapan Allah, mati ketetapan Allah. Dan bila kita mati, selesailah masalah hidup di dunia. Dan bila masuk kubur, sampai saat kita terima balasan Allah. Sama ada kita duduk cara mukmin, dia balas cara orang mukmin. Sama ada kita duduk cara munafik, dia balas cara munafik. Dan munafik dengan kafir dia tak setepat. Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannam jami'an. Baik. Ujung surah minggu lepas, surah Munafik, Allah Taala sebut fakta kita panggil ni, sebab utama kita ni manusia tidak mukmin. Tok ba kadang-kadang jadi munafik. Duduk Mekah jaga Kaabah juga kadang-kadang jadi munafik. Kerana amwalukum wa auladukum. Kerana masalah harta dan masalah jaga rumah tangga. Tak ada manusia di muka dunia ni yang tidak nak harta. Maka kita dia benar cari. Tapi jangan sampai melalaikan tugas kita, iaitu menjadi zakir lillah, ingat pada Allah.
Nak cari harta 10 juta sehari, tak naik ke rumah, tak apa. Nak makan nasi padang, nak makan nasi di pejabat, nak makan nasi di bukit kerana harta, tak ada apa. Tapi jangan siapa kau pikir melalaikan kamu daripada tugas asal. Aku buat mu hikmat manusia supaya mu ni khalifah aku. Mu ni Melayu, kau Arab, kau Cina, kau India, kau Siam, kau Amerika. Aku buat mu hikmat manusia supaya mu tolong apa kita panggil, tolong tunjuk aku nak gapo, aku tak nak gapo. Ya kita panggil khalifah. Manusia semua ni khalifatan fil ard, pengganti Allah di muka bumi. Oh Allah tak nak manusia tunjuk. Agak pelemu kubah dak, agak kaum malaikat pun dak, agak syaitan pun dak. Hak boleh tunjuk pada ramai benda hak Tuhan nak, ya kita panggil makruf, dan hak boleh tunjuk kat orang benda hak Tuhan tak setuju, kita panggil mungkar, pun manusialah. Kita alhamdulillah Tuhan buat manusia. Tak jadi lembu kubah, tak jadi kayu batu, tak jadi apa. Maka kita kena tunjuk apa nama ni, benda hak Tuhan naknya begini, hak kecek hak Tuhan nak lagu ni, politik hak Tuhan nak lagu ni, bini bercerah hak Tuhan nak lagu ni, menega apa saja benda hak Tuhan kata makruf kita kena buat, dia kena amru, kena suruh. Gitu juga benda hak Tuhan tak setuju yang kita panggil mungkar pun kita kena berhenti dan kena sekat orang lain daripada buat mungkar. Benda ni benda payah, bukan senang. Ya payah ni lah kalau kita boleh buat juga syurga balas dia. Payah ni lah kalau kita boleh, kalau kita Allah gak apa panggil neraka. Itu dia. Jadi dua perkara kita ingat malam. Maka Tuhan sebut la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali harta yang aku bui, yang aku minta mu cari, dan juga anak pinak yang aku minta mu pera jaga molek anak pinak, siapa ke lalai terlupa hukum hakim aku, nak boleh ke harta tak ingat halal haram, nak jaga anak bini tak ingat halal haram, jangan. Kerana tugasmu ialah zikrullah, ingat pada Allah. Ingat pada Allah bukan makna mengatik. Setengah orang itu ingat Tuhan makna mengatik sekarang halal haram tak peduli. Itu tafsir dia seorang. Orang yang paling ingat Allah Taala atas dunia ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan, minum, tidur, bangun, kecek, kira, boleh perang, berdamai, apa saja pun semua gerak-geri dia mentafsirkan Quran. Qauluhu wa fa'luhu wa taqriruh. Itu kata Nabi tafsir bagi Quran. Tikahlah perbuatan Nabi tafsir bagi Quran, dan tindak tanduk Nabi juga tafsir bagi Quran. Maka kita kena turut lain tu, lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dah jadi jauh dengan Nabi pun, maka tali agama ni ibarat tali. Pucuk lek sana Nabi pegang, tali tu pucuk lek sini biar kita pakat pegang pakat gatu. Insya-Allah tak sesat kita. Zikrullah ingat. Dan hari jemaah begini apa ni, apa nama ni, surah Al-Jumu'ah kita baca minggu lepas, surah Al-Jumu'ah, apa nama ni, ujung surah Jumu'ah begitu juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kata zikrullah tu diminta, Tuhan kata bila bunyi rebah kena cepat pergi ke masjid. Tinggal wadarul bai', tinggal jual beli, tinggal cedung galau, tinggal pai di mahkamah, tinggal baku biasa duduk kedai, tinggal belaka. Fas'au, hendaklah kamu bergegas untuk zikrullah. Ayat tu pun zikrullah, ayat kita baca ni pun zikrullah. Jadi matlamat hidup manusia ni punya hebatnya ialah dibuat khusus untuk zikrullah. Ingat pada Allah dalam semua bidang hidup. Tidak sebagaimana hak Saleh duk ajar pada kita dan kita jadi bodoh habis, iaitu agama lain, politik lain. Ini satu ajaran mai daripada orang lain, ditelan oleh orang Arab sendiri dan telan oleh orang Melayu. Tok Lebah pun telan, Tok Haji pun telan, ustaz pun telan, orang kampung sama telah lah. Jadi mesti letak agama dan politik mesti selari sebati. Barulah benar-benar kita ni orang panggil jadi hamba yang mukmin, dan puas hati Tuhan pera kita, puas hati mak kita terang kita waktu kecil lagi pera tu puas hati. Ingat molek. Baik, termasuk hari ni pula. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Mula-mula buka mulut ayat ni surah ni ialah Tuhan puji dia dulu. Tuhan puji apa, Tuhan memperkenalkan diri dia. Manusia, aku ni mung kenal ke dak? Mung tidak akan kenal aku kerana aku ni bukan bahasa pergi ke rumahmu, bukan mu boleh kecek dengan aku, bukan mu boleh reka-reka, tak boleh. Kalau tidak aku sendiri memperkenalkan diri aku padamu,
Ilmu tidak akan faham. Jadi antara kata-kata Nabi, keluhan Nabi ialah subhanaka la uhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, itu aku minta maaf lah. Aku tak boleh, tak pandai nak puji mu dengan lidah aku sebagaimana mu sendiri puji dirimu. Dengan sebab aku tak kenal mu ni setara mana, maka nak puji lagu mana. Kalau tidak mu sendiri tolong ajar kepada aku siapa mu, aku tak kenal. Sebab kita kata cicing sebut mata cicing dah. Orang mata cicing ni orang hok biasa kan. Allah dia kata comelnya. Tak ada berapa dia panggil gewen ke berapa nama bayar ke, tak ada comel. Kepada orang hok reti ha cicing, dia boleh mata cicing, dia boleh royak kita sampai buih mulut-mulut. Kita pun tak jadi nak buah, duduk congok. Sedap. Tapi kalau mata cicing tu juga buih pada orang kampung biasa tak reti berapa. Mata cicing apa batu pasir apa tak reti apa. Begitu kita dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan ni kepada orang yang reti benar barulah faham Tuhan ni comel setara mana, nelayan setara mana, gagah setara mana, serba cukup setara mana. Kepada orang jahil, kita semua ni kita nak reti lagu mana kalau Tuhan tak tolong rakyat. Maka sekarang hari dia rakyat ni. Satu daripada benda yang dia sebut mulia dia ialah sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya Muhammad beritahu pada orang semua bahawa segala makhluk langit dan bumi. Tak usah kira hak langit dan ambil bumi sudahlah dulu. Banyak mana benda hak di bumi ni. Manusia, kayu, batu, bukit, buka, sungai, laut, udara, punyo, podrian, rupuk, apa semua sekali sabbahalillah, sabbahali. Semua sekali mengatik ke aku. Mengatik, muji, apa kita panggil, mengagung-agung, memuja-muja. Itu makna sabbah. Betulan sabbah ni tak ada dalam sebutan kita Melayu. Yang sebutan kita Melayu hanya puji, bodek. Bila kita berdepan dengan orang kaya, kita bayar ada kaya dia tu. Kereta 2-3 rumah. Tanah banyak. Kawan kerja di pejabat tanah. Tiap-tiap tahun cakap terima bayar hasil dia. Allah banyak. Segala lagi sehat lah banyak. Kuala Lumpur tu bandar rumah tu dia belakang. Bobe kita bercakap, kita puji satu orang kaya supaya orang dengar tu rasa lemak nak tek. Depan orang tu, bila depan orang tu kita berasa Allah Tuhan aku kaya dia ni. Tak padan nampak tubuh cek ya aku tapi punya kaya. Itu kalau berdepan kaya. Kalau berdepan hak bijak pula Allah bijak dia tu. Tipu kawan tu, tipu kawan ni. Siapa tu juta-juta sehari boleh tipu bijak so boleh. Bijak kita panggil bijak hak lagu tu tidak menipu, tak bijak. Walau bagaimanapun untuk membolehkan satu orang tu dihormati ataupun dibenci, maka caranya ialah kita memperkenalkan diri. Sama ada kita nak suruh orang kita ni benci kat orang tu, kita royak bahasa penipu, bahasa jahat, hutang tak bayar apa semua sekali. Maka menyebabkan orang jadi benci pada orang. Ataupun nak suruh orang ni sayang pada orang tu, hormat pada orang tu, maka kita puji. Allah Ta'ala dia berkenan pada kita lagu tu lah. Supaya manusia ni gerung ke dia, takut ke dia, hormat ke dia, sayang ke dia, maka dia kata sebanyak mana benda hak langit dan bumi ni semua pakat puji aku belaka. Mu seorang manusia tak ertinya. Ni pusing kot tu. Mu seorang manusia. Bukit, buka, batu, wujud semua sekali ucap terima kasih pada aku. Sama ada kita faham ke benda ni dengan melalui alat-alat, kita katalah kita ada alat sains ke. Boleh cam benda hak Tuhan kata ni melalui alat sains betul, ataupun sama ada kita tak tahu apa, tak reti nak sebut pun, tapi bila benda ni keluar pada mulut Allah, pakai tu betul. Kerana sekurang-kurangnya sebanyak mana benda hak ada atas dunia ni mari di mana? Kau tidak mari daripada Allah. Batu, kau tanah, kau rupuk, kau mawatan, kau duku, kau langit, bumi, kau mari di mana benda ni? Kalau tidak kan ada hak jom buat. Hak jom buat siapa dia? Kerajaan mana buat? Syarikat mana buat? Orang mana buat? Bila tak orang pun tak buat, syarikat pun tak buat, kerajaan pun tak buat, persatuan mana pun tak buat, sah adanya buat dia Allah.
Gitu duduk. Jadi oleh yang demikian bila Allah buat benda hak kita buat tentu hak benda yang dibuat tu tentulah berasa terbudi, makan budi pada Allah yang buat kita. Itulah makna sabbah. Sekuat-kuatnya kita tak pergi ikut lain pun kita faham lagu tu. Sabbahalillah. Bertasbihlah, memujilah, memujalah, pujuklah, bodeklah pada Allah sebanyak mana benda langit dan bumi. Maknanya kalau mung tak puji aku agak bodohlah manusia. Tak pakai kerja lah mung. Setara benda kayu batu lagi. Sayang kat aku, puji aku. Mung ada akal fikiran tiba-tiba tak hormat pada aku, tak puji aku. Jadi berapa lagu mung? Itu dia punya orang panggil tujuan semih hati dia. Subhanallahi ma fis samawati ma fil ardi. Dan pada belajar Arab kan, sekali-sekala kita baca ada cuma perkataan sabbaha sepuar ini. Dan ada perkataan yusabbihu. Yusabbihu lillah. Dan ada perkataan sabbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbaha ni dalam bahasa Arab dia panggil fi'il madhi. Perkataan perbuatan yang telah lepas. Kalau jumpa yusabbihu dia panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya perbuatan yang diguna sekarang ni sedang kita panggil dan akan datang. Kalau sabbih dia panggil fi'il amar. Bahasa yang diguna untuk suruh. Sabbih isma rabbika, naklah mu hai manusia puji tasbih nama Tuhan. Nama tasbih Tuhan, ya Tuhan ni mempunyai nama. Dan nama ni 99 sebagaimana nama sebut tadi, tidak kita bubuh nama Tuhan bagaimana kita bubuh nama anak kita. Ya bubuh nama Tuhan ni Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dia kemuncak nama Tuhan orang panggil Allah. Allah tu nama Jalla Jalaluh. Nama yang besar. Sebab tu atas dunia kedai Tuhan tak ada orang selera nak bubuh nama diri Allah. Ar-Rahman ada, Ar-Rahim ada, Ar-Razak ada, Al-Ghafur ada. Sebanyak mana nama-nama Tuhan 99 ni, ramai orang ambil nama tu buat nama anak dia, buat nama diri sendiri. Tapi tak ada orang kedai bubuh nama diri dia Allah. Abdullah ada, hamba bagi Allah. Ada, tapi Allah bubuh nama anak kawan, bubuh nama Allah. Tak tubik lidah manusia nak bubuh nama Allah. Ini satu benda pelik juga. Yang menampakkan bahawa ada benda sungguh, ada benda pelik dalam kerja-kerja Allah di muka dunia yang manusia tak fikir, tak siapa nak fikir. Habis kata, banyak mana benda di langit dan sebanyak mana di bumi, semua sekali puji Allah, tasbih pada Allah, ratik Allah, janji sonjung Allah. Wal Azizul Hakim. Dia tambah lagi pengenalan diri dia. Pertama Tuhan ni Al-Aziz. Al-Aziz ni nama bagi Tuhan juga. Dalam banyak-banyak nama Tuhan 99 nama Al-Aziz. Al-Aziz maknanya tidak ada tolak banding. Maknanya tak ada benda hak serupa dengan Tuhan. Siapa nak tolak nah, tak ada benda hak nak tolak. Tak ada. Nelai ko serupa dengan Tuhan tak ada. Bijak ko serupa dengan Tuhan tak ada. Pandai ko, panjang umur ko, pengalaman ko, cerdik ko, serupa dengan Tuhan tak ada. Itu kita panggil Al-Aziz. Aziz Tuhan ni kalau kira nak banding tak ada benda untuk dibanding dengan dia. Gapo lah atas dunia ni banyak orang buat Tuhan. Kita panggil tokong, kayu keramat. Gapo lagi? Jam hari tu Kelantan ni puja patah. Puja kayu-kayu tualah besar-besar. Patah belah mana gerung kubur keramat ku kita boleh banding. Patah ni supaya patah tu. Tok kayu keramat ni supaya kayu keramat tu. Tokon ni supaya tokon tu. Tapi Tuhan nak kata Allah ni supaya dengan Allah tu tak ada. Hak lagu tu kita panggil Al-Aziz. Wa huwal azizu, dialah Allah yang aziz. Aziz ni hak berhubung sama melia. Nak kekalkan dengan perkataan beliau ko nak kekal dengan perkataan lain, terserahlah pada ahli bahasa Melayu dia panggil. Jam hari itu kita berbunda Al-Aziz yang Maha Mulia. Sekarang ni ada perkataan lain yang lebih dekat dengan maksud Al-Aziz, kita boleh ubah tak ada apa. Pada setahun dua hari itu hamba berbunda nama Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Al-Aziz, Mutakabbir, Jabbar. Al-Jabbar bermakna gedebe. Pakak marah dia mau tegak tak apalah. Jadi bahasa ni hamba sendiri bekas pelajar di Azhar Kulitul Lughah dalam bahasa Arab. Dan guru sebut dan kita pun faham ni bahasa ni benda hidup.
Tidak orang je hidup, tidak lembu kubah je hidup. Bahasa ni pun hidup juga. Bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa semua bahasa di muka dunia ni hidup. Hidup mana ada perubahan, ada perkembangan. Sebab tu apa ni bahasa Melayu hok belum pergi Jepun dengan bahasa Melayu lah ni beza banyak. Amun nak sebut misal, zaman hari tu orang panggil jebur. Ambil awal jebur ni beli minyak, jebur. Lah ni kau sebut jebur, orang tak erti dah, tapi zaman hari tu jebur. Botol, orang panggil botol lah. Botol. Bahasa Inggeris botol. Begitu juga tepung. Makan tepung lah ni orang tak panggil tepung dah, orang panggil kuih. Kenapa? Hot tu mati dah. Kuih apa tepung-tepung jebur-jebur ni mati dah. Hidup orang lain pula. Jadi gedebel tak gedebel ni ikut kawan. Dah kawan berasa orang Kelantan ni lebih gerung pada perkataan gedebel untuk terjemah bagi al-jabbar. Baik gedebel pada buah perkataan-perkataan yang orang tak faham. Itu falsafah menterjemah. Baiklah. Al-Hakim yang Maha Bijak. Hakim yang Maha Bijak. Kita bermakna yang Maha Bijak. Cerdik ke, bijak ke, berapa lagi carilah perkataan-perkataan yang dia kira sama sendak dengan perkataan asal. Dan walaupun ahli bahasa apa nama ni dia sebut bahawa tak ada perkataan atas dunia ni hak sama sendak dengan bahasa Arab, bahasa Quran. Tak ada. Bahasa Quran ni bahasa hak Tuhan pilih. Dalam banyak bahasa atas dunia zaman hari tu, maka Tuhan tengok bahasa Arab lah bahasa yang boleh memenuhi kehendak dia. Maka dia pilih bahasa Arab. Dia tidak pilih bahasa Roma. Sedangkan ketika tu Rom ni, Byzantine ni mempunyai kerajaan empire besar. Tapi Tuhan tidak turun Quran dalam bahasa Rom. Dan Tuhan tidak turun Quran dalam bahasa Farsi. Iran sekarang. Sedangkan ketika tu Iran ni empire besar melawan Rom. Tapi Tuhan pilih bahasa Arab. Kenapa tu dapat diketahui oleh orang belajar sastra Arab. Dan ambo sekadar mau ingat gak anak utul kita panggil anak lembu lah. Anak lembu dia ada 300 nama mengikut keadaan tarah lembu. Lembu koru, lembu gemuk, hok baru tumbuh tanduk, hok baru beranak. Arab tu dia bubuh nama. Dia punya bahasa yang begitu sekali kaya, padan kalau Allah Taala pilih untuk diisi apa namanya luh mahfuz dalam acuan bahasa Arab. Sebab tu orang tak erti bahasa Arab tak kecek banyak dah bahasa tak anak. Becek bahasa Inggeris ke bahasa berapa pun dalam sastra bahasa ni kalau orang tak mengaji sastra Arab tak kecek dah tak pandai. Dia tinggal banyak benda-benda. Ambo erti 2-3 bahasa ni pun bila kita tanding bahasa Melayu tinggal jauh benar bahasa Melayu. Kerana kita baru timbul Zaba, baru timbul nama-nama orang panggil nama-nama zaman itu tak ada. Dan kebanyakan daripada nahwu Melayu ni tiru daripada bahasa Arab. Lah ni nampaknya ada kembang sikit. Baiklah. Tambah sekali lagi. Baru ni penyanyi. Nyanyi dapat hadiah besar. Syarifah pula tu. Dia kata saya berasa hina kalau kecek Melayu. I sound stupid kata dia guna semua. Marah menteri dia. Menteri kesenian marah. Apa orang Melayu sebut hina kalau kecek Melayu. Itu dia punya pasal. Tapi nak ayatnya bahasa Melayu masih lagi kekurangan yang perlu kita bina. Tambah kita kayakan lagi supaya dia menjadi bahasa ilmiah, bahasa internasional kita panggil lah ni. Kita serahlah bertuan-tuan semua. Menteri sendiri berkacik Inggeris juga. Kalau orang lain berkacik dia marah. Ini masalah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sekarang bila Allah Taala tunjuk body dia kita panggil. Tunjuk body dia, tunjuk hanalan dia. Maka bila kita nak hormat belaka pada satu orang, ikut orang berkacik kita terima lalu. Dia kaedah orang. Sekarang Allah Taala tunjuk diri dia punya hebatnya hingga sampai langit bumi, bukit buka semua. Hormat pada aku, puji aku. Baru dia berkecek dengan kita. Dia bercakap dengan kita ni supaya kita dengar dengan penuh hormat. Kerana orang berkecek ni Tuhan lah. Yang buat langit, buat bumi, pakat puji belaka. Dia berkeceknya apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang mukmin. Dia tak kata hei orang Arab.
Dia tak kata hia orang Melayu, dia tak kata hia orang Cina, hia orang mukmin. Melayu kamu ni, Cina kamu ni, Arab kamu ni, bila dia mukmin, beriman, yakin dengan wujud aku kuasa aku ni, aku nak soal sebagai orang yang gagah, maha kagah, maha kuasa kepada makhluk yang maha hina dina umpamu, iaitu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa mu berkecek benda hak mu tak buat? Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa mu buhi buat besar, kata bang? Kenapa mu ni buhi buat besar? Buat boleh harap, buat dah. Orang panggil buat tak serupa apa? Kecek, cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin ni memang wujud tak dunia. Dan memang benda ni benda dikutuk oleh Allah sendiri. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa mu berkecek benda hak mu tak buat? Tiap-tiap benda hak cakapan yang kebuat, hak cakapan keluar daripada lidah mesti disusul dengan perbuatan. Kalau tidak begitu, maka mu dia panggil mu ni bohong lah, pelawak lah, munafik lah, lidah cabang. Perkataan-perkataan yang dalam bahasa Melayu menghinakan orang bercakap tak serupa bikin. Jadi bukan saja orang kita marah pada hak berkecek tak betul, berkecek tak betul. Allah Ta'ala sebut lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa mu bercakap benda mu tak buat? Apa arti bercakap? Cakap ni arti melahirkan isi hati. Cakapan ni bukan duduk di lidah, duduk di hati. Lidah ni hanya jurubahasa. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Ada syair, Allah senyap sudah lah. Hujan malam. Innal kalama la fil fuadi. Syair sebut, dan syair ni intisari hidup manusia. Dalam kita hidup banyak-banyak ni, lama-lama berpuluh, beratus, beribu tahun, mari ahli syair, ahli bahasa, dia terjemuh dalam bentuk perkataan yang sangat menarik. Baik syair Arab, baik syair Melayu, baik syair Inggeris pun orang panggil intisari hidup syair. Innal kalama la fil fuad. Bahasa ini, cakapan ini sebenarnya duduk di hati. Wa inna ma ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Cumanya lidah ni Tuhan buat sebagai penterjemah bagi isi hati. Kalau barang dalam hati kita hidup kurang hati selama-lama, kita nak buat nak beritahu kepada orang pun tak boleh kerana tak ada lidah. Orang nak tahu barang isi hati pun tak boleh kerana barang duduk penat hati. Maka Allah Ta'ala buat hati sebagai stesen bagi segala-gala kanduk kita untuk diluah pada luar. Tuhan buat lidah. Tiba-tiba bila mu bercakap dengan lidah benda isi hatimu, mu sendiri tak buat. Apa nilai? Apa nilai qalbu aku buat kamu? Apa nilai lidah aku buat kamu? Dan apa nilai telinga aku buat pada manusia dengar kamu? Dan kamu cakap benda kamu tak buat. Kalau bercakap puji berniaga lah, puji semayang, kau puji pah, kau puji itu projek kau berapa, ya dia ya tak buat apa sekarang. Apa arti puji? Ini satu daripada penyakit masyarakat ialah cakap tak serupa bikin. Jadi oleh hal demikian, kita baca ayat ni dan kita dengar terjemah hamba sekadar hak boleh tu hari ni, cuba cek diri kita sendiri. Aku lagu mana? Ada ke tidak cakapan aku cakap ni keluar daripada mulut aku sedangkan aku sendiri tak buat? Kalau tak buat, arti kita termasuk dalam setengah orang yang kena marah Tuhan. Bukan kena marah di kerajaan, bukan kena marah cikgu je. Tuhan Allah Ta'ala marah pada kita. Jadi sama ada kita diam sikit, mulut jangan buah banyak sangat, ataupun kita bercakap dan buat dengan cara mana sekali ikhtiar dibuat. Sudahlah Tuhan soal. Baru tambah lagi, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besarnya dosa. Kabura maqtan, besarnya dosa, besarnya merka, besarnya sergahan Tuhan sekiranya kalau kamu buat, kamu kata benda kamu tak buat. Bukan saja orang benci kepadamu kerana kaki buah panggil, tapi aku sendiri pun aku marah semua. Kabura kita bermakna besar, gerun, perik, serik lah. Kalau kena aku marah akhirat kelak, mu akan serik tak perik sampai bila-bila pun. Sekiranya aku jerkahmu kerana mu termasuk di bawah orang yang yaqulu ma la yaf'alun, hanya bercakap tapi benda yang mu tak buat. Molek dah tu.
ayat-ayat begini ni boleh dijadikan bahan motivasi kita panggil. Cikgu ko, ibu bapa di rumah ko, pegawai kerajaan ko, syarikat ko, apa dia pun nak motivasi, orang panggilan ni motivasi, nak beri semangat kepada orang supaya orang ni kurang sikit kecek besar, kecek biar padan dengan benda. Dan Nabi kita Muhammad SAW banyak dia diam, Nabi kita diam, dan banyak dia sama ada tunduk ke bawah atau tengok pada atas supaya diselaraskan di antara perbuatan dengan selaras atau perkataan dia dengan perbuatan. Tak ada cakap kosong, tak ada. Dan Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam banyak-banyak khazanah yang Nabi tinggal ialah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Setengah daripada comelnya Islam seorang, dia tinggal benda tak ada faedah. Islam ni agama. Ada masa kita punuh dia, ada masa kita comel dia. Kalau mu nak suruh comel agamamu, Islammu, peranggamu, tabiatmu, mu tinggal benda tak pakai kerja. Cakap apa tak pakai, pergi mari hok tak pakai, makan minum hok tak pakai, duduk bangun hok tak pakai kerja. Sebanyak mana benda hok tak pakai kerja, benda hok orang panggil remeh temeh hok tak ada faedah ni, kalau boleh mu tinggal comel agamamu. Bila agamamu comel, mu pun sendiri pun comel jugalah dunia akhirat. Habis itu dia mula dengan soal dan dia sengaja tidak jawab supaya kita sendiri jawab sendiri. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sekarang Tuhan guna inna, sesungguhnya. Ni barang perkataan ni perkataan sungguh, bukan main-main. Hai manusia, maka Allah Taala guna perkataan inna. Orang Melayu panggil sesungguhnya. Sesungguhnya Allah, mana aku, yuhibbu, saya. Sesungguhnya Allah, saya cinta, rindu kepada siapa dia? Kepada orang yang yuqatiluna fi sabilih, yang sanggup berperang di jalan aku, saffan, bersaf-saf, saf maknanya berbaris, maknanya sebagaimana orang perang, askar perang ko polis nak takap gapo, dia memang pagi-pagi dilatih orang dia saf baris. Kita panggil kawak apa semua. Kawak baris apa semua sekali ni kerja zaman manusia zaman berzaman. Pakai sekarang pakai kiamat pun boleh jadi manusia ni nak latih pegawai ko askar ko gapo apa dia guna baris. Kerana bila orang ni baris maka orang tak boleh bergerak mengikut kehendak. Nak paling pun tak boleh, marah dia ketua. Nak bergerak pun tak boleh, nak lakuh tak tu pasar pun tak boleh, nak berjalan waktu baris pun nak jalan nak pergi kedai tak boleh. Dia kawal gerak ke manusia, fikiran manusia pun dia kawal juga supaya orang ni mudah diperintah. Perintah apa saja pun bila orang ni dah patuh dengan kehendak ketua, perintah suruh bangun kau, berongga kau, bedil kau, fire kau apa semua sekali senang. Maka Allah Taala kata aku nak benar orang lagu ni. Orang lagu mana? Orang yuqatiluna fi sabilihi, orang yang sanggup berperang kerana aku. Artinya perang ni bagi hak Tuhan suruh. Tidak kata ganah-ganah, teror-teror tak. Tapi syaratnya fi sabilihi. Perang ni perang orang. Tak ada orang hak tak reti perang, hak tak reti bala. Hak kampung kita panggil bala. Hak bala-bala gocah, gocah-gocah katak tikai. Itu hak kampung. Siapa kau kerajaan? Perang. Perang ni buah kerajaan lah. Tidak orang ada. Tapi yang pentingnya perang ni perang orang. Tabiat orang. Nature kita panggil katalah gapo. Yang pentingnya sebanyak mana perangai yang ada pada manusia ni tak ada sabuk hak Tuhan buat. Penakut kau, berani kau, kedekut kau, murah hati kau, perang kau, lari kau, gapo semua ni barang ni ada pada orang belakang. Dan barang-barang ni tabiat ni perlu diperguna oleh Islam. Tak ada satu tabiat hak Tuhan buat, tak ada. Kedekut ni ada hak masa Tuhan marah, ada masa Tuhan puji. Kalau kena tepat kedekut, Tuhan puji. Kalau tak kena tepat, Tuhan marah. Berani, cepat berani. Mana ada orang hak nakut sama-sama? Ada juga orang berani. Berani ni sifat ni tak kena gaya, kena marah Tuhan. Kalau kena gaya, kena puji. Termasuklah berani perang. Berani perang ni, tapi syaratnya
perang fi sabilillah kan Allah. Kalau perang kerana tawan negeri saja, perang nak meluaskan empire saja, perang nak jadi hamba abdi kepada orang jahat, hak itu yang kotor. Tapi perang fi sabilillah, perang sabil orang Melayu panggil, dipuji. Sebab tu atas dunia ni tak ada negeri hak tak ada askar. Negeri hak kecil macam Singapura banding dengan Malaysia ada askar. Dia banyak askar, dia mempunyai senjata yang begitu sekali canggih, kata-kata canggih supaya Yahudi akhir sekali lari perang. Tak apa dia, pentingnya tak ada negeri hak tak ada askar. Dalam negeri hak kecil atas dunia ni, itu ni dia apa, Vatikan ni sebelah, Vatikan di Eropah ni, tempat gereja sedunia ni, Vatikan dia panggil, negeri itu dia panggil 40 orang kat askar. Meriam dia tunjuklah gambar itu. Meriam hok toko, besi toko macam orang Melayu zaman hari tu. Dan orang kapal ambil apa ni peluru meriam zaman hari tu ni hok besi bolak salah tu buat demam perut orang tino. Masih lagi dia guna apa nama ni meriam di Vatikan, nama apa negeri dia. Yang pentingnya tak ada negeri atas dunia ni hok tak ada bajet untuk Kementerian Pertahanan. Menunjukkan bahawa tabiat manusia dah apa ni bala betul akhirnya perang. Jadi dunia ni dok kata Islam ni ganah lah, Islam ni teror macam Amerika dia sebut nawa. Semata-mata nak pelekeh Islam, nak suruh orang Islam ni lemah, lepas pada lemah kan dia mari titi kepala kita. Selagi orang Islam ni kuat, ada senjata dia, ada sabilullah dia, apa bila pun orang lain payah nak kuasai kita. Tapi dia serang semangat perang ni supaya jadi kita lembek otak, berasa kita jadi daya habis ni. Ketika tu dia nak jajuh fikiran, nak jajuh ekonomi, nak jajuh akidah, boleh berlaku. Itu teknik perang apa namanya, perang sarap kita panggil ni. Dalam Quran penuh dengan cara-cara perang sarap supaya dapat dikuasai. Jadi yang pentingnya Allah suka orang ni berperang fi sabilillah. Perang kerana Allah, bukan kerana perang, bukan kerana ekonomi, bukan kerana perang nak jajuh negeri orang, nak cari pasangan dunia, tidak. Dia nak benar saffan, saf, mana ka'annahum bunyanun marsus, saf sebagaimana bangunan yang kukuh. Bangunan baik buat daripada bulu, buat daripada betani bom, buat daripada kayu, buat daripada semen, sebab apa? Ada tiang, ada latar, ada penyambut, ada kesejahteraan, ada jeria. Bangunan kayu kampung kita lah ni aku buat semen belakang, satu sama lain ikat mengikat. Jeria yang kecil tu boleh mengukuhkan bangunan yang begini besar. Dan lah ni orang buat bangunan semen. Dalam semen tu ada besi. Besar mana besi? Besar keliking. Besi sendiri tu pula diikat dengan kawat. Kawat kecil je. Kawat kecil ni ikat besi keluli yang menyebabkan bangunan jadi kukuh. Bom tak utuh, mari tsunami pun tak utuh. Gapo semua kerana apa? Kerana marsus, kerana bangunan tu bunyanun marsus. Start daripada bawah kita panggil ni foundation sampai kepada atas, semua sekali lengkap dengan plan-plan tertentu yang dibuat oleh pihak-pihak engineer tertentu. Tuhan nak kalau boleh mu ni, walaupun hak nama mamak pun ada, lemah pun ada, timuh pun ada, hak jatuh pun ada, hak tino pun ada, kecil pun ada, sakit pun ada, kalau boleh gabung belakang semua sekali ni diguna untuk perangkan aku. Yang aku buat mu ni kerja apa ya manusia kau tidak kena nak jaga agama aku. Nak jaga agama aku ni bukan musuh orang, kadang-kadang musuh akan nak kamu. Bila musuh akan nak kamu, jangan menyerah, mesti lawan. Lawan ni dah kita panggil perang, kau berapa semua. Nak boleh lawan musuh ni mesti saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sebab itulah kita diajar Islam bersatu. Jangan balas. Boleh jangan balas. Nak balas juga arti kita bila kita tinggal ajaran agama, mula ialah pandai kita balas. Balas cekuk. Mumpah aku amnu, balas tetap pergi mari. Ni jadi Melayu tak jadi Muslim dah. Jadi Melayu, Cina, India, atau saya ada enggak akhirat. Akhirat kalau tak ada kata mari congok-congok. Mu ni mana ni? Nama kau apa? Saleh. Bahasa apa? Bangsa Arab. Keturunan Quraisy, saya. Masuk syurga lah. Tak ada. Abu Jahal, Abu Lahab ni Arab, keturunan Quraisy, Tok Said belaka ni. Abu Jahal, Abu Lahab, Tok Said masuk neraka. Nama dia rekod dalam Quran. Ada neraka.
Kita orang Melayu tu sahih pun tak berapa, tapi kalau yuqatil fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus, kita akan syurga insya-Allah. Cina Beijing sekalipun kalau dia muslim, yuqatil fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus, dia akan syurga. Kita tu haji pakai belakang habis. Kalau kita tidak yuqatil. Jadi sebab tu bersatu, berjemaah. Dalam kita nak panggil jemaah, kau nak panggil persatuan, kau nak panggil parti, kau nak panggil institut, kau nak panggil apa kategori saja, pentingnya kita diajar oleh Islam supaya saffan, hidup apa ni, ka'annahum bunyanun marsus, ibarat bangunan dia rapi. Ada tiangnya, tiang ni pegang rasuknya, rasuk ni pegang dindingnya, dinding pegang sajatannya, sajatan pegang rianya pertama sekali. Barulah bangunan kukuh. Allahu Akbar. Tidak weh. Apa yang pun. Tak ada kira kata dia sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. doa pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه اللهم فحبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا التقوى وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Wahai Tuhan, kami mengaku bahawa kamu yang membuatkan kami, dan kamu memberi pada kami segala anggota lengkap, kaki, tangan, mulut, lidah, hati, perut dan sebagainya. Dan kamu beri pada kami harta, kamu beri pada kami ilmu, beri pada kami anak buah, beri pada kami zuriat. Maka tolonglah masuk dalam hati kami sayang kepada iman, dan tolong masuk dalam hati kami juga benci kepada kufur, benci kepada fasik, benci pada kerja-kerja maksiat. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan, kamu juga yang menjadikan kami mempunyai kerajaan lengkap dengan menteri, termasuk menteri keselamatan dalam negeri. Tolong masuk dalam hati dia rasa gerung, rasa takut padamu, kerana menahan manusia tanpa sebarang kes yang disebut ISA, termasuk anak aku sendiri ni Adli bin Abdul Aziz. Tolong bawa dalam hati dia rasa gerung, rasa sama ada anak aku ni bersalah, bawa ke mahkamah ataupun dia lepas langsung. Kalau tidak begitu, kamu sama ada menteri lebih banyak dosa daripada bahawa tidak menteri. Ingat bahawa kamu lebih kuasa daripada mereka, lebih kuasa pada Fir'aun, lebih kuasa pada Namrud, lebih kuasa pada Abu Jahal yang selama ini mengaku bahawa ya Tuhan, Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna ibadaka wa ima'aka fi Falastin wa fil Iraq wa fi Lubnan wa fi Kashmir wa Ta'bay قتلوا وشردوا وطردوا من ديارهم وأموالهم ودينهم اللهم فرد كيد أعدائهم من اليهود الغاصبين والأمريكان المتكبرين والإنجليز المتجبرين والروسيين الملحدين والهنود الوثنيين على نحورهم اللهم أحصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تبق منهم أحدا اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تكبير.